وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Saya hormati Tuan pengurusi masjid, Tuan Imam, seluruh ahli tuan kuasa, tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, sebelum kita mula majlis, nak ajak doa dululah. Kita doa beberapa doa yang biasa kita duk baca tu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mengah tuan-tuan tahu cakap pakai mask ni. Tak apalah, pakai filasat. Tapi kalau rasa lemah lagi, saya buka. Baik, kita menggunakan salat Jumaat, rujukan kita buku Umat Bertanya Rasul Menjawab. Dan pada malam ni kita masuk pada soalan yang ke-9. Buku ini menyusun soalan-soalan yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Idea tu timbul ini nak susun buku ni bila satu hari duduk dekat masjid, jumpa tengok dekat rak masjid tu ada buku orang kamu bertanya ustaz menjawab. Itulah kan. Lebih kurang macam itulah. Saya buka pilah sana. Ya Allah sembah. Tuan-tuan jauh sikit tak apa. Saya sedut. Sebab kamu sallallahu alaihi Muhammad, ustaz tanya, kamu tanya, ustaz jawab. Lebih kurang macam itulah. Itu timbullah hati saya. Alangkah cantiknya kalau persoalan-persoalan yang ditimbulkan itu ialah persoalan yang dijawab oleh Nabi SAW sendiri. Kan? Nabi sendiri yang jawab soalan-soalan tu. Maka timbullah idea menghimpunkan hadis-hadis yang membincangkan, hadis-hadis yang mengkisahkan soalan-soalan yang ditanya oleh sahabat kepada Nabi SAW. Sahabat tanya. Maka terhimpunlah sebuah buku Salat Jumaat yang menghimpunkan lebih kurang 40 hadis. Ada lagi seri kedua insya-Allah. Ini ada 40 hadis dulu yang menghimpunkan tentang Salat Jumaat, hadis-hadis yang sahabat bertanya Rasul menjawab. Sahabat bertanya dan sahabat itu mewakili umat seluruhnya, maka saya namakan buku ni Umat Bertanya Rasul Menjawab. Yang belum lagi keluar di pasaran sebenarnya, saya dah guna dah siap-siap dekat tuan-tuan ni. Baik, Allahumma salli Jumaat. Nanti kita akan tuan-tuan wajib ambil seorang satu lah cerita dia. Bukan ambil sajalah, bayarlah sekali. Ambil saja, padalah. Baik, hari ni kita akan masuk soalan yang ke-9. Soalan yang ke-9, soalan Allah Muhammad. Soalan ni kita duk baca, Allah Rabbi, risau kita. Kita tak tahu. Sahabat ni tanya ni dalam keadaan, Huzaifah ni tanya ni dalam keadaan, tolong tanya bagi pihak kita. Dan persoalan dia, adakah kita duduk pada salah satu waktu yang ditanyakan oleh Huzaifah ni? Siapa Huzaifah ni? Hadis ni ditanya oleh Huzaifah. Tajuk soalan dia ialah
apakah selepas keburukan zaman jahiliyah akan muncul lagi zaman-zaman keburukan? Waktu jahiliyah ni zaman buruk dah, zaman yang buruk dah. Selepas zaman jahiliyah, mai Islam. Nabi SAW bawa Islam mai. Para sahabat duduk dalam keadaan seindah-indah zaman Nabi SAW. Lepas daripada tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mai pula Allahumma salli ala Sayyidina zaman salli ala Sayyidina, zaman yang berikutnya, zaman apa? Mai balik ataupun tidak buruk selepas Islam tu mai. Lepas tu, lepas buruk tu, adakah dia mai elok balik? Lepas tu dia mai buruk balik tak? Itu soalan yang ditanyakan oleh sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW, dan sahabat ini nama Huzaifah. Huzaifah Ibn al-Yamani yaqul, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khairin wa kuntu as'aluhu 'an syarr makhafata an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyah wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fahal ba'da hadzal khair min syarrin qala na'am qultu wa hal ba'da dhalika syarri min khairin qala na'am wa fihi dakhunun qultu wa ma dakhunuhu qala qaumun yahduna bighairi hadiyyi ta'rifu minhum wa tunkiru qultu fahal ba'da dhalika al-khairi min syarrin qala na'am da'atun ala abwabil jahannam man ajabahum ilaiha qadhafu fiha qultu ya Rasulullah sifhum lana qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina qultu fama ta'muruni an adrakani dhalika qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum qultu fa illam takul lahum jama'atun wala imamun qultu fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau an ta'adda bi asli syajaratin hatta tudrikal mautu wa anta ala dhalika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Huzaifah al-Yamani mengatakan. Huzaifah ni siapa? Huzaifah ni seorang sahabat Nabi SAW, sangat istimewa. Sangat istimewa. Huzaifah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sahabat Nabi SAW yang menyimpan rahsia Nabi SAW. Selalu ikut Nabi. Nabi punya percaya kat dia, sampai semua rahsia-rahsia Nabi SAW dia simpan. Dan di antara rahsia Nabi SAW yang disimpan oleh Huzaifah ialah senarai orang-orang munafik yang ada pada zaman Nabi SAW. Subhanallah. Zaman Nabi, saya bila saya baca sirah tentang sahabat-sahabat Nabi SAW dan orang-orang munafik yang duduk pada zaman Nabi SAW, kita, bahasa kita orang kampung ni, cannot brain. Kita cannot brain. Tak kerti fikir kita ni. Tak boleh nak fikir. Saya susun satu buku yang tuan-tuan beli pertemuan kita lepas ni, dan saya bawa juga kuku ada yang belum dapatkan lagi. Mukjizat Nabi SAW. Ulama susun 1000 mukjizat Nabi SAW. 1000. Ada satu kes tu, Nabi SAW duduk dekat dalam majlis kenduri. Ada seorang orang Arabi, dia panggil orang ni, orang apa? Orang macam, kalau orang kita ni macam orang asli lah. Dia bawa bewak dog. Dia bawa pi tangkap bewak dog. Nak pi makan lah. Dia bewak dog ni dalam kantung baju dia ni. Kantung dalam poket ni, baju dia ni. Dekat poket ni apa ni? Lengan baju dia letak ni. Bewak dog tu. Saya kira dia nak makan bewak dog tu. Dia tengok orang ramai-ramai dekat situ. Ramai-ramai kat tu. Dia pun, ni apa ramai-ramai ni? Hari tu ada majlis kenduri. Nabi SAW dijemput untuk satu majlis walimah, majlis kenduri. Dia kata, ni pasal apa ramai-ramai ni? Oh, ni bersama dengan kami ni ada seorang yang mengaku Nabi. Dia dekat situ. Oh, ni lah orang yang aku cari sangat ni. Dia dia masuk celah-celah orang ramai. Dia kata, hey, ni, kalau tak kerana aku ni, kaum aku ni panggil orang yang ni gelojoh, aku dah bunuh dah hang ni. Ni kata, Salih Muhammad, kalau aku bunuh hang ni kata,
Ni semua orang akan seronok. Orang putih, orang hitam, orang merah, orang kuning, semua nanti seronok kalau aku bunuh hang ni, kata Salih Ahmad. Lepas tu Sayyidina Umar pun duduk ada kat tu. Sayyidina Umar kata, Rasulullah bagi saya settle kawan ni ya. Agak macam itulah. Kan kita ni kadang-kadang kena ada Sayyidina Umar juga. Kan ada Umar juga. Saya pernah sekali tuan-tuan, saya pergi khutbah di tempat. Saya duduk cerita. Waktu tu dekat pilihan raya. Saya pun taklah rujuk siapa-siapa. Saya katalah kalau ada orang buat maksiat kat ni, kita kena pergi tolong, kita kena apa, pergi bertegur lah kalau tak boleh duduk diam apa semua. Rupanya dia berasa. Saya tak kata ke siapa pun. Dia main habis-habis kuliah tuan-tuan sekalian, dia main serbu saya. Ni kata ustaz kata apa? Siapa pun tak main tolong saya tuan-tuan. Semua game pergi ke belakang. Jam keren tu. Kita akan berani sangat. Pernah sekali saya ceramah dekat KL. Tuan-tuan tengah-tengah duduk ceramah Ustaz Syamad. Tengah-tengah ceramah ni seorang lelaki bangkit dia main tu bisa tepuk meja kan. Pam. Dia kata, jangan kamu hina Rasulullah. Dia kata tu. Bila masa pula saya hina Rasulullah? Kita duduk cerita maulid, duduk cerita dengan Nabi SAW. Saya ganja kerusi pelan-pelan. Ni Syamad. Sebab geng-geng masjid apa semua tuan-tuan main pegang ni. Tuan-tuan saya bawa dia pergi. Rupanya dia tak apa nak balance sikit. Dia tarik dia keluar masjid, dia masuk balik pintu belakang, dia telah balik ke depan. Dia kata, bagi saya cakap, saya ni keturunan Rasulullah SAW. Kita tak ambil mikrofon kat hang cakap lagu itu ni. Dan subhanallah, ambil dia cakap apa-apa. Dia kata apa? Saya ni keturunan Rasulullah. Jangan kamu hina Rasulullah, saya kenal Rasulullah. Habis dia cakap. Habis dia cakap, habis dah. Habis dia pergi ya. Apa yang lagu tu? Tuan-tuan semua Allah kena ada kadang-kadang saya normal ni kan. Dia kata ustaz tarik pisau lagi, dia bawa keluar pisau ke petikam lagi. Orang ni jenis lesen besar ni. Kan? Tuan-tuan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena ada kadang-kadang saya normal. Saya normal tu bagi saya Rasulullah kata tidaklah seorang nabi itu dekat dengan kenabian melainkan dengan kelembutan. Orang lembut ni dekat dengan kenabian. Biar pergi settlekan dia. Nabi SAW pun pergi jumpa dia. Nabi kata dekat dia, salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW kata dekat dia, dia kata, pasal apa kamu duk cakap sesuatu yang tak betul? Kamu cakap satu benda yang tak betul dalam majlis saya ni. Ni majlis saya ni. Tak hormat ke? Tak boleh kan nak hormat majlis saya ni? Dia kata, melawan cakap banyak pula. Dia kata boleh kan Nabi SAW. Nabi SAW kata, kamu nak apa? Dia kata, dia pun tak nak fikir apa. Dia ambil biwadok yang duduk dekat dalam baju ni, dia lempak biwadok tu depan Nabi SAW. Tak depan Nabi. Dia kata apa? Ni Muhammad, ni kalau biwadok ni beriman kat hang, aku beriman kat hang. Itu. Dia buat tu, dia tahu dia dalam akal dia tu benda tu tak akan berlaku lah. Benda tak akan berlaku. Tiba-tiba Nabi SAW kata, Salih Ahmad, bagi salam. Assalamualaikum. Tak lebih kurang itulah. Dia kata, waalaikumsalam warahmatullahi. Dia jawab dengan bahasa Arab yang fasih. Sahabat cerita, semua orang dengar. Sayyidina Umar ada kat situ. Semua orang dengar dia bercakap dengan bahasa Arab yang fasih. Dia kata, dengan siapa kamu beriman wahai Dhab? Aku beriman kepada Allah, zat yang memiliki sekalian alam, zat yang memiliki langit, zat yang memiliki bumi. Sebagainya dia sebut. Aku ni siapa? Engkau adalah pesuruh Allah, Tuhan sekalian alam. Dia sebut-sebut lagu tu, subhanallah tuan-tuan. Dia pun tulis, dia kata, wahai Rasulullah, tadi engkau lah orang yang paling aku benci sekali. Sekarang engkau lah orang yang paling aku sayang sekali, lebih daripada diriku, mak bapak aku dan manusia seluruhnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu betul beriman. Jalan hidayah dekat dia. Tuan-tuan, itu mukjizat Nabi SAW. Para sahabat semua dengar. Kijang pergi mengadu kat Nabi. Nabi lalu berjalan, ada kijang sekok kena ikat dekat kemah orang Arabi, kena ikat. Lalu Rasulullah, ya, saya ni kawan yang tangkap saya ni, dia ni nak sembelih saya pun tak, nak lepas saya pun tak. Semalaman saya duduk kat sini, saya anak saya ada 2 ekor dekat hutan tu. Ni time menyusu ni, dia pada lapang tu. Boleh tak Rasulullah minta tolong lepaskan saya, saya nak balik, dia bagi menyusu dia pak sakit, saya mai balik. Rasulullah kata, betul kalau kamu nak mai balik ni? Betul, saya nanti mai balik demi Allah. Dia guna nama Allah. Rasulullah kata, tak apa, pergi balik Zat. Nabi tunggu dia. Dia pergi balik Zat, sagi mai termengah-mengah. Lepas dia menyusu, mai Nabi ikat dia balik. Siapa tengok? Para sahabat semua dengar. Salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Binatang bercakap dengan Nabi SAW. Tak cukup dengan tu. Orang musyrikin kata apa? Sayyidina Muhammad, kalau hang betul, belah bulan lah. Belah bulan. Nabi SAW ambil angkat jari dia, belah dengan jari dia. Terbelah bulan. Hidup atas 2 bukit. Semua orang menyaksi. Salih Muhammad, dia pun tengok.
Ini sihir ni. Sihir pula dah. Kalau sihir, orang sini je boleh nampak. Kalau orang sihir, betul-betul sihir, kita dekat sini je nampak. Orang jauh tak nampak. Sehari esok kita tanya orang yang balik daripada perjalanan tu, mereka nampak tak? Main-main balik-balik geng lain, geng-geng yang duduk jauh balik dalam perjalanan kita apa? Wih, semalam kami tengok bulan tu belah 2. Jauh pun tengok juga. Ini bukan sihir. Tapi beriman tak? Tak. Sebab apa? Hidayah. Mereka tu tak apa lagi. Ni yang masuk Islam, kemudian menafikan Islam dalam keadaan dia mengaku Islam. Dia panggil orang apa? Munafik. Munafik lagi jahat. Munafik berlaku pada zaman Nabi SAW duduk di Madinah. Waktu duduk di Madinah, dah ada grup-grup munafik. Kepala atau bapa munafik yang pegang bendera munafik ni nama Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Tu saya tambah. Dia lah bapa munafik lah tuan-tuan. Ini dia panggil munafik akidah. Salih Muhammad. Munafik ada satu lagi, munafik dari segi amal aja, tapi dia tak sampai panggil pak akidah. Yang ni dia ada ciri-ciri orang munafik yang jenis cakap bohong. Nabi kata itu munafiqun salas. 3 tanda orang munafik ni, cakap bohong. Ila hadatha kadzaba, dia cakap dia bohong. Salih alaihi wasallam, idza tu'mina khana, bila dia bagi amanah dia khianat. Bila janji dia mungkir. Ni 3 ni dia panggil sifat orang munafik. Dia tak sampai duduk ke api neraka. Nabi ni ciri-ciri orang munafik. Tapi yang munafik duduk zaman Nabi SAW bukan jenis munafik jenis cakap macam kita ni. Nak saya selamat. Ini memang munafik sungguh. Dia bercakap semayang belakang Nabi. Nabi jadi imam, duduk belakang Nabi SAW. Geng-geng ni kenal ni, geng munafik ni. Allah bin Ubay bangkit semayang Nabi SAW depan. Dia bangkit belakang Nabi SAW. Ni Nabi kita, mai kita ikut dia. Geng-geng ni tarik baju. Duduk sembang. Dia perkenal. Jenis munafik ni, hati ni memang tak mau Islam, benci sungguh pada Islam, buat macam-macam nak berjatuh Nabi SAW. Yang kita tak boleh nak fikir ni, mereka tengok semua mukjizat Nabi SAW. Mereka tengok akhlak Nabi, tengok kebaikan Nabi, tengok cara cakap Nabi, tengok, dan mereka dah duduk dalam Islam dah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah dah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pi waktu matinya Abdullah bin Ubay ni, dipesan dekat anak dia Abdullah, pi beritahu kat Nabi, minta jubah Nabi. Dia punya lawan Nabi SAW waktu hidup dia. Waktu dia mati, dia kata, pi Zat, minta Nabi SAW jubah dia. Nanti kafankan aku dengan jubah Muhammad. Nabi jubah Nabi SAW. Minta Nabi SAW mai solat jenazah dia. Nabi pi, tuan-tuan, nak cerita Nabi ni. Walaupun Nabi tahu tu orang munafik. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kita tak boleh fikir, ya Allah, macam mana suasana mereka duduk dalam keadaan tengok Nabi, yang para sahabat duk cerita, kami duk tengok wajah Nabi ni, kepala kami macam tunggui kayu, pasal takjub dengan keindahan wajah Nabi SAW, takjub dengan perkataan Nabi. Siapa tengok muka Nabi, dia mesti jatuh cinta. Siapa tengok nampak Nabi, dia pun mesti jatuh cinta kat Nabi SAW. Tapi dia pun ni tengok Nabi, semayang belakang Nabi. Kita semayang belakang imam kita ni pun Allah teriak keluar air mata. Punya sedar dia baca. Ni para sahabat semayang belakang Nabi. Mereka ni semayang belakang Nabi, pegang tangan Nabi. Nabi senyum kat mereka, Nabi cakap baik dengan mereka, tapi dia berkhianat kat Nabi SAW. Orang munafik. Sebab tu saya kata apa? Cannot brain, tak terfikir. Tapi itulah hidayah. Hidayah. Solat tuan. Dan Huzaifah al-Yamani, dia ada senarai orang munafik ni. Senarai orang munafik. Solat Allah Muhammad. Tuan-tuan, Sayyidina Umar pernah pitanya dekat Huzaifah, pitanya. Lepas Nabi SAW wafat, pitanya, saya nak tanya Huzaifah, apa dia? Nama saya termasuk tak senarai orang munafik tu? Tu, apa dia tu? Sayyidina Umar. Dia tu 10 sahabat wajib syurga, jamin syurga. Takut waktu dia nak meninggal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam, tak masuk kita, tak masuk tajuk kan. Tapi sedap cerita ni. Tak apa kan? Tak apa, lampau berdekat aku dah boleh jauh ni. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Dalam jalan jam teruk. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Umar radhiyallahu waktu dia nak meninggal, dia kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Solat subuh, dia duduk dalam saf, dia pakai kelubung kepala dia, dia keluar elok Sayyidina Umar angkat takbir apa semua, dia keluar, dia ambil apa ni,
dia panggil apa, pisau yang dia 3 mata tu, dia tikam cak dekat perut ni Sayyidina Abu Bakar. Dia pulas tarik keluar tabak perut dia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Lepas tu sallallahu alaihi Muhammad, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lepas pada tu dia dibawa Sayyidina Umar, tapi tu baring atas paha anak dia, baring atas paha anak dia Abdullah, dalam keadaan cedera parah tu. Dia sedang-sedang, dia tak tengok kepala dia, sedang-sedang dia tengok kepala duduk atas paha anak dia Abdullah. Turun, dia buat turun kepala letak atas tanah. Dia kata, ayah tak duduk atas paha saya. Dia kata, aku tak mau. Kalaulah aku ni ahli syurga, dia kata, Allah akan bagi dekat aku syurga, Allah akan bagi dekat aku bantai lagi hebat, lagi elok lagi nanti di syurga. Tapi yang aku takut, aku ni ahli neraka. Aku tak mau ahli kepala neraka duduk atas paha kamu, wahai Abdullah. Tu punya duk fikir dia tu ahli neraka. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau semua orang akan masuk syurga kecuali seorang, semua orang akan masuk syurga kecuali seorang, aku takut orang tu aku, kata Sayyidina Umar. Dan kalau takdirkan semua orang ahli neraka kecuali seorang akan masuk syurga, aku takut aku bukan orang tu. Padahal dia dah dapat jaminan syurga. Siapa dia? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita kalau hari tu main kuliah satu hari, tiba-tiba ada orang main abang kita, dia duduk dalam kuliah ni, ustaz ni duduk ceramah ni, lepas tu dia perhati muka kita, tengok kita. Pasal apa lah ustaz duduk tengok saya sangat ni. Habis kuliah kita pun pergi nak salam dia kata apa? Tuan Haji ni orang sini ke? Ya, saya orang sini ustaz. Nama apa Tuan Haji ni? Nama saya sekian-sekian. Allah Rabbi. Pasal apa ustaz? Semalam saja saya mimpi. Mimpi apa ustaz? Semalam saya mimpi Tuan Haji lah, nama ni lah, duduk bersama dengan Nabi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar-dengar lagu tu, esok tak sembahyang terus. Esok pakai tak sembahyang dah. Dah ni confirm di syurga dah, dia kata ustaz ni cerita. Aduh jam. Tuan-tuan, dia pergi tanya Huzaifah, nama aku ada tak kat dalam tu? Tak ada apa. Dan waktu Nabi SAW wafat, dia nak tengok orang tu orang munafik ataupun tidak. Waktu orang tu mati, dia tengok Huzaifah pergi sembahyang tak jenazah. Kalau Huzaifah pergi sembahyang jenazah tu, maksud orang tu bukan orang munafik lah, dan dia pun akan pergi sembahyang. Kalau dia pergi tengok, cari tengok, Huzaifah mai tak ni? Huzaifah tak mai pun. Tak mai, dia pun balik dia tak sembahyang, dia tahu tu orang munafik. Huzaifah lah yang meriwayatkan hadis ni, sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah kata apa? Orang selalu bertanya Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya baginda tentang keburukan, kerana khawatir kalau aku terkena keburukan itu sendiri. Dia kata, orang ni semua pakat-pakat tanya, kalau jumpa Nabi cerita tentang benda baik, tanya benda baik. Tapi aku pula, dia kata, aku pergi jumpa Nabi, aku tanya tentang buruk, sebab aku takut keburukan tu dekat kat aku. So dia sama ni melihat daripada perspektif yang berbeza. Gitu. Dia macam tu saya cuma. Dia takut dia duduk dalam situasi itu. Maka dia pun tanya dekat Rasulullah SAW. Soalan dia, inilah soalan yang jadi duduk dalam buku soalan tu kan, sebab dia tanya kat Nabi SAW. Apa soalan dia? So, kalau tuan-tuan baca dan tuan-tuan faham perkataan-perkataan ni, kita rasa risau. Sebab dia tanya tu macam kita tanya dekat Nabi SAW. Dia kata, aku bertanya, wahai Rasulullah, dulu kami duduk dalam jahiliyah dan keburukan. Itulah, dulu duduk zaman jahiliyah, apa benda tak buat. Nabi SAW Allah utus waktu kemuncak kezaliman, waktu manusia duduk dalam zalim. Isteri ni boleh trade in. Dia barang dagangan. Tuan-tuan baca sirah, orang musyrikin, mereka pergi perang, bawa bini. Bawa bini itu pasal apa? Sebab orang perempuan di sisi mereka ni macam barang-barang dagangan. Kalau barang-barang nanti kena rampas, dia panggil harta-harta ghanimah, termasuk dalam barang-barang harta-harta tersebut ialah perempuan-perempuan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak perempuan dilacurkan. Anak-anak perempuan dia pelacur. Ada anak perempuan yang dah mai, dah balik, dah pacak bendera depan rumah. Siapa nak mai tidur mai. Anak perempuan dia.
Nanti yang mana berkenan apa semua nanti buatlah jadi bapak lah apa semua macam tu. Siapa-siapa pun boleh. Salih Muhammad. Kalau beranak keluar anak perempuan, bunuh. Ada satu kisah tu, dia punya sembunyi. Bila dia beranak tu, dia punya takut, isteri dia punya takut kata yang dia lahir tu anak perempuan. Tengok beranak anak perempuan sungguh. Nak buat macam mana, dia suruh bidan dia tu balut budak tu. Jangan buka, jangan bagi nampak. Bila suami dia masuk, anak lelaki ke perempuan? Laki-laki. Syukur. Pergi bagi tahu ke orang, anak laki-laki aku dapat. Oh, tahniah, kamu dapat buahir, kamu dapat anak laki-laki. Kalau dapat anak perempuan, senyap, tak berani kata apa, dan dia akan dikeji, dia akan diaibkan. Tuan-tuan, zaman jahiliah. Bila isteri dia tahu kata anak-anak perempuan, Allah Rabbi, dia balut semua, tak mau bagi tahu. Dan budak tu membesar dalam keadaan ayah dia tak tahu kata anak dia tu anak perempuan. Sebab mak dia tu pakaikan dia dengan pakaian lelaki-lelaki. Salih Muhammad pakaikan sampai besar-besar. Bila sampai anak tu besar sikit, perkiraan 7 tahun 8 tahun, dia dah mula start ajak anak tu main pedang, pergi mana, naik kuda apa semua. Budak ni ikut dia besar macam lelaki-lelaki lah, sebab takut sekali anak tu kena bunuh. Satu hari bapak dia tu bawa pergi ke padang pasir. Ni yang cerita ni bapak tu sendiri. Bila dia dah masuk Islam, dia duduk teriak-teriak, dia duduk cerita. Kalau kat salah dia cerita kat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dia cerita kat Sayyidina Osman. Dia cerita kat sahabat Nabi SAW, Khulafa ar-Rasyidin. Ni salah seorang daripada Khulafa ar-Rasyidin. Ni tempat aku dulu ada anak kecil, kata isteri aku sembunyi. Bawa keluar pergi perang, didik dia, ajak dia main perang, main pedang. Anak aku ni aku ajak dia main pedang macam anak lelaki-lelaki. Sampai satu hari waktu dia tengah duk main pedang tu, duk ajak pedang tu, tiba-tiba dia nak terkencing. Aku bawa dia pergi kencing. Dan waktu dia buka seluar tu, baru aku tahu kata dia perempuan. Dan waktu tu juga aku bawa dia pergi padang pasir, aku minta dia korek lubang dia sendiri. Dan aku kambus anak aku hidup-hidup. Tuan-tuan, nak cerita zaman jahiliah punya teruk. Saya bunuh anak perempuan. Kita lagi teruk pada zaman jahiliah. Paling tidak mereka tu tak Islam. Kita tuan-tuan, bukan suami pedagangkan isteri pedagang diri dia sendiri. Dan tengok dalam Facebook, dalam Instagram, tak percaya. Saya ala si Muhammad. Bukan dia melacurkan anak-anak perempuan dia. Anak-anak perempuan sendiri melacurkan diri dia sendiri. Lah ni. Tidak. Bukan bunuh anak perempuan. Dah ni tak kira anak lelaki, anak perempuan semua dia bunuh. Kes bunuh bayi punya banyak tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia cerita Rasulullah dulu kami duduk dalam jahiliah dan kami keburukan. Lantas Allah membawa kebaikan ini kepada kami. Dan dibawa Islam baik. Bawa Nabi SAW baik. Kami duduk dalam keadaan seronok, dalam keadaan tenang. Maka Rasulullah, adakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan semula? Dia tanya. Rasulullah, ni kami duduk lah elok lah ni, seronok ni, tenang lah ni. Lepas ni nak main buruk balik dah. Adakah akan main buruk balik? Apa Nabi SAW jawab? Ya, tentu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Kemudian saya tanya lagi dekat Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah sesudah keburukan tu yang mai tadi lepas pada kebaikan tu, waktu tu maksudnya Islam dah ada ni. Saya semat. Orang duduk di bawah semat Nabi SAW ni, Islam dah ada ni. Adakah lepas kebaikan tu ada keburukan pula ya Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW jawab, ya. Allahumma salli alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam, akan ada. Adakah lepas keburukan tu? Sallallahu alaihi wasallam, macam mana? Apa kebaikan atau keburukan? Dia jawab, Nabi SAW kata ada. Kemudian saya tanya lagi, apakah selepas keburukan itu? Betul kan saya kata? Mula-mula ada keburukan jahiliah, lepas tu mai kebaikan. Lepas kebaikan dia tanya ada keburukan lah kan? Nabi kata ada. Wahai Rasulullah, apakah lepas keburukan itu akan muncul kembali kebaikan? Agak-agak ada lah. Lepas keburukan-keburukan yang mai ni, yang dua ada ni Islam dua ada ni. Islam dua ada ni.
Nabi SAW wafat, mai khulafa ar-rasyidin, mai zaman tabi'in, kemudian tabi'in, zaman salaf, zaman khalaf. Islam tak ada ni, tapi ada keburukannya. Lepas waktu buruk, waktu rosak ni, dia mai tak kebaikan balik? Nabi jawab, ya, ada, namun diselaputi oleh asap ataupun kekotoran. Dia ada, dia baik, tapi diselaputi dengan kotor. Saya cuma asap, gejala, dia bergelaja, apa dia panggil apa? Jelaga. Gejala, gelaja, apa? Jelaga. Tahu jelaga? Kan kita dulu kan rumah kita ada apa ni, pelita dulu ni. Pelita tu kan ada kaca kat atas tu kan. Kita buah kaca tu. Lepas tu ada pelita tu, kat dalam tu ada macam arang-arang lekat tu. Itulah apa dia? Jelaga. Ya, nak sebut. Jarang-jarang sekali sebut. Allah SWT. Macam tu kan? Aku bertanya Nabi SAW, apa yang dimaksudkan dengan asap tu? Yang cerita baik, yang diselaputi dengan asap tu, apa yang dimaksudkan dengan asap tu? Lalu Nabi SAW sebut, dia adalah satu kaum, Allahumma salli ala Muhammad, yang menanamkan hidayah ataupun menanamkan pedoman atau mengajak orang atau buat benda-benda kebaikan ni, salli ala Muhammad, tetapi bukan dengan pedoman aku, bukan dengan cara yang Nabi SAW bawa. Dia bawa Islam tapi bukan cara yang Nabi SAW bagi. Dia bawa pedoman tapi bukan dengan pedomanku, kata Nabi SAW. Salli ala Muhammad, engkau mengenali yakni kebaikan mereka, namun pada masa yang sama engkau mengingkari yakni keburukan mereka. Faham ni macam mana? Dia bawa dia baik, dia bawa baik, dia nak tunjuk kat kita baik, tapi kita tahu jauh di sudut hati dia, jauh sudut hati kita, dia tak baik. Kita nak terima baik dia, tapi kita tahu dia ada juga tak baik dia. Boleh faham macam tu tak? Sajalah sini Muhammad. Tapi yang tu je dah. Yang tu je dah. Sajalah sini Muhammad. Maka saya bertanya lagi, Rasulullah, lepas daripada tu, yang kebaikan yang diseliputi dengan apa? Jelaga tadi ni. Saja. Kan? Yang diseliputi dengan asap tadi ni. Salih al-Jumat, apakah akan muncul keburukan balik? Nabi kata ya. Salih al-Jumat, ketika itu muncul penyeru-penyeru, da'i, penyeru-penyeru yang menyeru ke neraka Jahannam, ke pintu neraka Jahannam. Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam, muncul penyeru-penyeru yang akan menyeru manusia masuk kepada pintu neraka Jahannam. Siapa yang menyahut seruan mereka, mereka akan menghumbankan orang itu ke dalamnya. Lalu aku bertanya, Rasulullah, boleh tak cerita kat aku ciri-ciri mereka ni lagu mana? Tuan-tuan kena ambil ni maklumat ni. Sebab kita mungkin duduk pada salah satu daripada zaman ni. Dia takkan terlepas sebab Nabi sebut dah. Zaman mula, zaman baik tu, tuan-tuan duduk tak zaman tu? Tak dah. Nabi zaman tu zaman Rasulullah SAW, zaman kebaikan tu. Zaman jahiliah awal tu dah. Zaman kedua zaman kebaikan. Zaman tu kita tak duduk. Zaman ketiga tadi balik zaman keburukan. Tak tahu kita duduk tak duduk zaman tu. Mungkin dah lepas dah. Mai kebaikan kedua lepas pada tu, yang selaputi dengan jelaga tadi ni ataupun asap tadi ni. Nah, kita tak tahu kita duduk zaman tu pun tidak. Yang keburukan lepas tu pun kita tak tahu. Yang mana salah satu kita tak tahu. Sebab tu nak kena tahu ciri-ciri yang Nabi SAW duk cerita dalam hadis ni. Dia tanya, Rasulullah, boleh tak cerita kat saya apa ciri-ciri mereka tu yang duk ajak orang, dakwah orang masuk neraka Jahannam tu? Kan Nabi SAW jawab, mereka ni kulit mereka macam kulit kita. Kulit mereka macam kulit kita.
Saya akan syarahkan sama-sama. Dia bercakap, dia cakap bahasa kita, guna lidah macam lidah kita. Maksud dia guna lisan dia macam kita. Sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, lantas Rasulullah, apa yang kamu akan perintahkan kepada kami kalau kami jumpa hari-hari macam tu? Kami jumpa, kami duduk dalam situasi itu, apa yang kau nak perintahkan kami? Kami nak buat apa waktu tu kalau kami duduk zaman ini? Maka Nabi jawab, hendaklah kamu sentiasa bersama jemaah muslimin, jemaah perkumpulan orang-orang Islam, sallallahu alaihi Muhammad, dan bersama imam mereka, pimpinan mereka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, kalau tak ada jemaah muslimin dan imam mereka, berlagu mana? Nabi menjawab, hendaklah kamu menjauhi seluruh firqah ataupun kelompok-kelompok itu. Pi jauh, lari jauh-jauh daripada kelompok tu, sekalipun dengan kamu menggigit akar-akar pokok. Pi lari duduk dalam hutan, gigit akar pokok, tak ada benda nak makan dah, pi duduk kat tu. Jangan pi duduk dengan mereka kalau tak ada jemaah Islam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sehinggalah kematian menjemput kamu, harus kamu tetap seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam, tetap duduk macam tu. Baik, mari kita tengok hadis ni. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dalam bab bagaimana urusan umat ini jika sudah tidak ada jemaah Islam. Syarah daripada hadis. Imam Bukhari meletakkan hadis ini di bawah bab bagaimana urusan umat ini jika tidak ada jemaah, menunjukkan betapa perlunya umat Islam berada dalam satu jemaah ataupun kesatuan di bawah kepimpinan seorang khalifah. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni, tuan-tuan tengok, ada tak jemaah Islam? Jemaah kumpulan Islam yang dasar dia ialah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan lari jauh daripada kelompok jemaah Islam ni. Tok Guru almarhum Tok Guru, Allahumma salli ala Syekh Muhammad, almarhum Tok Guru, Allahumma salli ala Syekh Muhammad, Allahumma salli ala Syekh Muhammad, apa? Tuan Guru Haji Saleh, salli Syekh Muhammad. Tok Guru Haji Saleh bila dia nak balik daripada Mekah, ni dia cerita sendiri ni. Bila dia nak balik daripada Mekah, dia belajar kat sana lama, dia nak balik kat sini, dia tanya Tok Guru dia, Tok Guru, bila saya nak balik, nanti saya nak duduk dengan kelompok mana yang ada dekat Malaysia? Apa yang Tok Guru dia pesan? Kata almarhum Tok Guru Haji Saleh, pi cari jemaah mana yang banyak alim ulama dekat dalam dia, pi duduk dengan jemaah tersebut. Tuan-tuan nilai sendirilah. Tuan tengok, perhati, tengok Salih Muhammad dekat negara kita ni, ada tak jemaah Islam? Ada tak jemaah-jemaah ni? Yang mana jemaah yang ramai alim ulama duduk dengan dia? Pergi duduk kat situ. Salih ala Syekh Muhammad. Tuan-tuan, Salih Syekh Muhammad. Kalau ada. Kalau tak ada, dia cerita lain. Cerita tu Nabi SAW cerita dia ni, pergi duduk dalam hutan, pergi, jangan duduk dengan mana-mana kelompok. Selagi ada, pergi duduk dengan jemaah tersebut. Sebab kita tak erti nak fikir, kita tak erti nak timbang, kita bukan erti. Ulama-ulama ni tolong bimbing. Dan kesatuan ulama mengurangkan kesilapan dalam meletakkan ijtihad. Kita faham tak ni? Kalau seorang ulama, tak mustahil dia melakukan kesilapan. Boleh faham tak faham tak? Seorang orang alim, dia manusia, dia boleh buat silap, ijtihad dia mungkin salah. Tetapi kalau sekumpulan ulama buat satu ijtihad, kurang peluang untuk kesalahan. Boleh faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Imam Bukhari juga menyebutkan dalam, selain daripada bab tersebut, Imam Bukhari turut meletakkan dalam bab tanda-tanda kenabian pada zaman kemunculan Islam. Ini menunjukkan bahawa di antara kebenaran Nabi SAW ialah perkhabaran baginda tentang peristiwa yang bakal berlaku di masa akan datang. Imam Al-Qastalani
sallallahu alaihi wasallam, dia menyebutkan bahawa dia merupakan sebahagian daripada mukjizat Nabi SAW. Nabi salah satu mukjizat dia tahu cerita-cerita akan datang. Ini tanda-tanda kenabian. Nabi cerita tentang future akan datang. Ini mukjizat Nabi SAW. Nabi cerita tentang nanti dekat dengan kiamat, bangunan-bangunan tinggi mencecah gunung dekat kawasan Kaabah. Mau jadi dah lah ni. Para sahabat dulu duk fikir, macam manalah macam bangunan tinggi dekat Kaabah ni, 2 tingkat tu pun tinggi sangat dah. Dulu-dululah. Salih alaihi Muhammad. No. Lah ni dia tinggi. No, salih alaihi Muhammad. Oh, risau sudut tengok lah ni. Tuan-tuan, saya tak tahu lah tuan-tuan risau ke tak. Saya risau lah. Dulu negara yang paling tegas dalam bab-bab macam ni tuan-tuan sekalian ni, bab-bab maksiat ni, negara tu lah. Mana ada negara tuan-tuan orang azan kedai kena tutup. Azan kedai kena tutup, pi semayang, siapa buka kena tarik lesen. Orang perempuan tak boleh bawa kereta dulu. Salih alaihi Muhammad punya sampai macam tu. Jangan ceritalah kita kalau ada pi siapa-siapa pi tang mana bekas peninggalan Nabi SAW, dia pi buat bukan kat situ, tuan-tuan, bukan orang tu dihalau, tempat tu dia roboh. Punya nak jaga tu, tak mau bagi. Lah ni konsert besar 250,000 orang pi. Naik atas bau wow menari. Subhanallah. Tuan-tuan tak risau kah? Salih alaihi Muhammad. Main video kat saya. Rupanya bukan baru, 2019 itu pun adalah panggil kumpulan K-pop daripada Korea mai. Allahu Rabbi. Na'udzubillah min dzalik. Apa benda yang duk berlaku, apa benda yang duk panggil apa nak mai kita tak tahu. Ni kita ni dalam ambang Halloween, tentang Halloween. Ada satu dia panggil apa? Salih alaihi Muhammad. Amalan dalam agama, dalam Kristian ni tuan-tuan, dia ada satu hari yang panggil Halloween. Depa pakai macam hantu-hantu, tapi dia related dengan agama Kristian lah. Pakai macam hantu-hantu, lepas tu pergi ke rumah orang pakai macam tu, pergi minta Salih alaihi Muhammad, minta manisan, minta gula-gula apa semua, pergi ke rumah-rumah. Saya dapat satu video tuan-tuan semua, dia cerita di negara tu Salih alaihi Muhammad, orang queue beratok 45 minit beratok nak masuk kedai tu. Video ni saya interview tukang kedai tu, interview orang yang mai tu. Depa pekat-pekat beli muka hantu, beli apa semua sebagainya. Dia kata apa? I'm so happy. Ini dah menunjukkan keterbukaan kerajaan kita ni. Urusan dia kata, dia tulis dekat dalam tu caption, dia kata apa? Kalau upacara begini dahulu, it is impossible. Dia merupakan satu benda yang mustahil boleh dilakukan di negara ni. Tapi sekarang tu buka. Tuan-tuan, kita mengundang apa ni? Tuan-tuan risau ke? Apa yang bakal berlaku lepas ni kita tak tahu. Tapi Nabi duk cerita ni. Nabi dah cerita lu, lepas ni akan jadi macam ni, lepas ni akan jadi. Saya tuan-tuan, saya duk buat research bila saya duk buat program yang TV Hijrah tu. Program riwayat cerita akhir zaman tu, sebagainya, setengah hari Jumaat tu kan, hari Jumaat dah. Ada satu perang yang akan jadi, perang ni sangat besar, peperangan yang sangat besar. Waktu Imam Mahdi muncul, kita semua kena pergi kat Imam Mahdi. Semua kena pergi berimpun dengan Imam Mahdi, bai'ah dengan Imam Mahdi. Ni semua di depan saya ni, kalau Imam Mahdi muncul, semua kena pergi. Dan waktu kita bai'ah dengan Imam Mahdi, tuan-tuan, kita akan berlaku, kita akan berhimpun dan kita akan sama-sama menyertai peperangan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan waktu tu 100 orang yang masuk dalam perang tersebut, seorang dia akan selamat. Burung yang terbang daripada langit, tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW bercerita, bila berlaku perang, burung yang terbang tu, burung tu akan jatuh. Nak abang kata dahsyatnya peperangan tersebut. Dalam kelompok yang ikut Imam Mahdi tu pecah 3 pula, tuan-tuan. Ada 1/3 daripada kelompok yang pergi perang dengan tentera Islam murtad. Padahal ikut dah. Nabi cerita. Ini mukjizat Nabi SAW. Dia duk cerita benda-benda yang akan datang. Kita duduk posisi mana? Kita tak tahu. Sebab tu nak kena, Allah maksudnya, belajar. Daripada hadis tersebut, Salih alaihi Muhammad, lagi 2 minit, 8.30 nak berhenti. Daripada hadis tersebut menceritakan umat Islam akan melalui beberapa fasa dalam sejarah Islam.
Yang pertama, kebaikan sepenuhnya, iaitu pada zaman Nabi SAW. Yang kedua, munculnya keburukan. Menurut sebagian ulama, fasa inilah ketika zaman berlakunya pembunuhan Sayyidina Osman, dan kesan daripada pembunuhan tersebut berlakunya peperangan Jamal, peperangan Siffin dan sebagainya, hingga membawa kepada pembunuhan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oh, yang cerita lepas kebaikan ada keburukan, oh yang ni kata ulama. Nah, kata ulama sallallahu alaihi wasallam. Fasa ketiga, kembalinya kebaikan, namun tak semurni kebaikan pertama dulu, yang diselimuti asap tu, jelaga tadi ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila kata ulama sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi, waktu tu dia mai elok, dia mai balik kebaikan tu, tapi masih ada keperselisihan. Dia masih ada kezaliman, dia masih ada kekeruhan. Menurut sebagian ulama, zaman itu ialah zaman berlakunya perjanjian damai di antara Sayyidina Hasan bin Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana dunia Islam kembali aman. Tak ada lagi perang saudara tu. Namun masih ada lagi kezaliman pihak-pihak tertentu kepada pihak-pihak yang menentang. Bahkan menurut sebagian ulama, yang disebut sebagai zaman kebaikan yang ada asap ni ialah pada zaman Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal dengan kebaikan, kezuhudan dan keadilan. Namun setelah kewafatannya, pemerintahan kembali diserapi oleh kemewahan, kezaliman, kemaksiatan oleh khalifah-khalifah penggantinya. Namun pada masa yang sama, mereka tetap mempertahankan Islam dan berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW. Masih ada, tapi penuh dengan kezaliman sebagainya. Habis. Saya cuma habis. Lepas tu muncul fasa keempat. Apa fasa keempat ni? Fasa kemunculan pendakwah-pendakwah yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Menurut ulama, mereka ini ialah para penyeru yang menyeru kepada perkara-perkara salih alaihi wasallam yang membawa kerosakan dalam agama dengan menggunakan nama agama. Yang ini benda agama, tapi bukan daripada agama. Tuan-tuan tengok dah ada fashion Islam. Muslimah, fashion muslimah tapi pakai baju ketat. Fashion muslimah tapi nampak ni aurat. Saudara Islam, faham tak ni? Bawa sistem-sistem yang kata ini sistem Islam, tapi tidak pada Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, akidah, ideologi yang menyesatkan, sama ada daripada kalangan para pemimpin atau golongan penyesat seperti Khawarij, Qaramitah ni apa? Yang asal daripada Syiah Ismailiyah. Dia ni fahaman batiniyah yang sesat dan sebagainya. Dan Nabi SAW sebut pula ungkapan mereka seperti kulit kita ini. Maksud dia apa? Mereka ni dia mai daripada kalangan kita, sebangsa dengan kita. Kalau mai bangsa lain kau boleh kata macam kita rasa pelik, tapi tak, dia sebangsa dengan kita. Kalau dia bangsa Arab yang bercakap bahasa Arab, dia menggunakan lidah-lidah kita, yang ni bercakap bahasa-bahasa kita. Dia, bahkan ulama sebut apa? Dia menggunakan lidah-lidah kita tu, maksudnya dia berhujah balik dengan kalam-kalam ayat-ayat Quran. Dia guna ayat Quran, dia guna hadis Nabi SAW, tapi bukan niat dan hati yang baik. Saya pernah tengok satu video, tak maaf nak telajak sikit lah. Dah main jam, telajak bila sikit. Boleh kah? Lapar. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tengok satu video ni tuan-tuan, dia duk cerita pasal agama, tapi dia tak ada bercirikan orang agama. Kira ni paling tidak tuan-tuan, orang nak bercakap agama ni pakailah pakaian macam orang agama paling tidak kan. Dia pun bola ketayak atas kepala, okey lah, nampaklah macam agama tu sikit. Kalau doktor dia bercakap doktor dia, kalau dia nak praktik doktor dia macam doktor lah, pakai uniform dia, uniform polis. Orang agama dia ada uniform dia kan, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tak, dengan rambut panjang dia, dengan pakai gelang-gelang dia, dengan isok okok dia, tapi dia cakap agama. Cukup rambut panjang ni. Sallallahu alaihi ramai pengikut dia. Kalau live dia tu lagi banyak pada live saya. Apalah live dia pun tak banyak pun, tapi nak cerita ramai orang ikut dia. Sallallahu alaihi. Dia pakai gelang-gelang, banyak orang tegur lah, mana Islam mana pakai gelang-gelang ni perempuan. Dia kata Tuhan pakai jam. Guna kot tu pula. Kita dah fikir lagu mana. Dia fikir tak. Dia kata apa? Semua orang kata saya tak betul. Semua orang kata saya tak betul. Ni ulama-ulama fiqh ni, ustaz-ustaz fiqh ni semua kata tak betul. Dia tak faham saya. Bila ramai orang, saya tak kata apa, saya tak marah dia apa. Tak pasal apa? Pasal bila ramai orang kata tak betul, itulah menunjukkan yang saya betul.
Nabi SAW kata Islam itu datang dagang, Islam akan kembali dagang. Waktu tu saya pun gaul kepala, saya kata, entah aku salah ke dia betul. Kita pun pening. Boleh jadi tak tuan-tuan duduk pada satu fahaman di akhir zaman yang semua orang kata tuan-tuan salah, tapi tuan-tuan kata tuan-tuan betul. Boleh jadi tak? Siapa kata tak betul ni yang buat falau ni? Aku betul. Saya yang salah. Tuan-tuan saya macam tuan-tuan tengoklah dia tu bawa cerita mimpi dia nak pi mimpi. 5,000 orang ikut dia. Orang ikut dia pun tak ramai tuan-tuan. Tuan-tuan ramai pula ni 8,000 dah, alhamdulillah. Campur malaikat semua. Tuan-tuan saya macam jadi orang semua. Allah Rabbi. Nah, Saudara Muhammad. Saya terbaca lah. Kan dia mengaku dia bertaubat apa semua, mengaku kesilapan apa semua. Ada orang komen pula mah, dia kena paksa tu. Orang macam tu pula. Aduh. Waktu Saudara Jemaah sikit ada lah yang kilaf apa? Dulu zaman Nabi SAW, waktu tak Ammar. Kena Ammar bin Yasir. Yasir kena bunuh. Mak dia nama apa? Sumayyah kan. Mak dia kena bunuh, ayah dia kena bunuh. Ammar buat apa? Kamu keluar pada Islam, kamu balik pada agama saya. Ammar tu takut dia pergi, ya aku keluar pada saya. Dia pergi nangis jumpa Nabi SAW. Nabi kata apa? Allah kira apa yang ada dalam hati kamu. Dia lega sebab dia menyelamatkan nyawa dia. Ni orang-orang yang macam ni, dia menyebut tu sebab dia menyelamatkan nyawa dia. Kan Islam benarkan macam tu. Sudah pening tuan-tuan. Allah takut orang tuan, jangan main. Kita baca dalam kitab An-Nihayah fil Kitab Malahim, Imam Ibn Katsir rahimahullah cerita tentang keadaan di padang mahsyar. Waktu kita bangkit ramai-ramai tu, Allah munculkan berhala-berhala. Berhala-berhala yang disembah oleh manusia waktu hidup kat dunia tu. Bila muncul berhala-berhala ni, orang yang menyembah berhala tersebut diikut. Ikut Tuhan-Tuhan kamu, diikut pi dan berhala tu masuk dalam neraka. Dia punya yakin kepada berhala tu sampai dia duduk di padang mahsyar pun diikut berhala tu. Lah ni tuan-tuan jumpa dengan sahabat-sahabat kita dari agama-agama yang lain. Tuan-tuan tanya dekat dia, mainlah masuk Islam ni betul? Dah, agama kami yang betul. Dia pula dakwah kita, agama tak betul, agama aku betul, mai ikut aku. Dia pula dakwah kita pergi. Saya semak kan, pasal apa? Iman. Sebab tu tuan-tuan, akhir zaman di antara doa yang tak boleh tinggal, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Bagi Allah tunjuk kita yang betul itu betul. Allah bagi kat kita yang benar tu. Allah tunjuk kat kita yang salah tu salah. Allah jauhkan kita daripada yang salah tu. Minta pada Allah yang tu. Salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Namun kata Nabi SAW, kata ulama, namun apa yang lebih penting ialah langkah-langkah perlu dilakukan oleh kaum muslimin untuk selamat daripada termakan daripada dakwah dan hasutan mereka. Dalam hadis ini memberikan kepada kita dua langkah. Macam mana cara bila wujudnya orang-orang yang pendakwah macam ni? Yang pertama, bergabung dalam kesatuan kaum muslimin, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni ulama, jumhur ulama macam tu. Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kepimpinan seorang khalifah yang disepakati oleh kaum muslimin. Salih Muhammad. Pergi cari kelompok ni. Kalau tak ada, pisahkan diri sepenuhnya daripada mana-mana kelompok sesat itu, dan sampailah kamu terpaksa untuk beruzlah, dan mengasingkan diri ke dalam hutan, dan biarpun mati dalam kesusahan. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun dengan kamu menggigit akar-akar pohon. Menurut Al-Baydawi, angkapan itulah kiasan bagi maksud menanggung kepayahan. Yang ini jika tidak ada di muka bumi itu seorang khalifah, kamu hendaklah memisahkan diri kamu daripada kelompok-kelompok sesat itu, dan bersabarlah sekalipun terpaksa menanggung kepayahan dan mati dalam keadaan tersebut. Salih Muhammad. Namun ada pula sebagian ulama berkata, ia adalah kiasan bagi maksud uzlah yang bersungguh-sungguh, yakni pisahkan diri kamu daripada semua kelompok itu dan tahanlah diri kamu daripada ditarik oleh mereka sekalipun terpaksa menggigit akar pokok, yakni supaya tak terlepas kepada mereka. Allahu alam. Habis pertemuan kita akan datang lagi menarik. Tuan-tuan sekalian, salih ala Muhammad. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan program kita pada bulan hadapan. Tajuk dia, bilakah kiamat akan tiba.
Lagi best tuan. Salih Asy Muhammad. Jadi insya-Allah kita berjumpa bulan hadapan tuan-tuan sekalian. Salih Asy Muhammad dengan soalan yang ditanyakan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah kiamat akan tiba? Mudah-mudahan jadi manfaat tuan-tuan. Dan sebelum tuan-tuan nak balik, setiap kali saya duduk macam bulan lepas saya duduk, saya cuma beritahu kat tuan-tuan ada doa-doa yang saya minta sungguh-sungguh tuan-tuan beramal. Nah, waktu-waktu Covid ni, waktu-waktu situasi ni, saya minta sungguh-sungguh tuan-tuan tolong beramal dengan beberapa doa. Kena minta sungguh-sungguh lah. Kita ni ada satu vaksin, nama vaksin doa. Tapi syarat dia kena yakin lah. Maka ramai yang duk tanya nak rujuk kat mana, nak dapat kat mana. Maka saya susun satu buku nota ni. Buku nota ni selain pada tuan-tuan duk guna untuk tuan-tuan tulis nota-nota apa semua, saya susun siap-siap doa yang tuan-tuan boleh amalkan setiap pagi dan setiap petang. Malam lah, maksud lepas maghrib dan lepas subuh, lepas maghrib. So, mula dengan surah Fatihah. Doa kedua ni sebuah doa pertama, dan doa kedua ni doa untuk kita buka majlis, untuk kita belajar ilmu. Doa ketiga ni kanzun, apa ni Ustaz Syamad, gedung daripada gedung syurga. Yang keempat ni tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim ni doa Nabi Khidir alaihi salam. Dalam riwayat sebut tentang kelebihan dia sallallahu alaihi wasallam, ya Allah jauhkan kita daripada musibah-musibah besar, terbakar, tenggelam dan sebagainya. Tuan-tuan beramal 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang kelima ni doa Allahumma anta rabbi, ni doa dia panggil Sayyidul Istighfar, yang Nabi SAW sebut fahuwa min ahlil jannah. Kalau dia mati pada hari tersebut maka dia ada pada syurga Allah. Tuan-tuan tolong amal 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang keenam ni tuan-tuan, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un ni. Tuan-tuan yang ni saya sangat minta tuan-tuan tolong amal. Jangan pisah diri kita daripada doa ni. Riwayat Abu Daud yang Nabi kata apa, takkan ditimpa musibah sehari pada hari tersebut sampai malam. Orang yang riwayat hadis ni tiba-tiba dia sakit, bila orang pergi tanya dekat dia, dia kata aku tak berbohong tanaman Nabi, cuma hari aku kena sakit tu aku tak baca doa tu. Itu yang kita risau tu. Maka tuan-tuan tolong beramal dengan doa ni. Yang ketujuh ni doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ni, doa yang kita pergi satu tempat kita tak tahu apa musibah yang tersembunyi dekat tempat tu. Kita main ni kita baca a'udzu bi kalimatillah. Tuan-tuan boleh baca setiap kali 3 hari, 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang ke-8 ni Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun. Ini doa-doa jauh daripada penyakit-penyakit berbahaya. Doa ke-9 ni Allahumma afini fi badani. Allah sembuhkan ataupun Allah sihatkan kita ni, sejahterakan kita ni, badan kita, mata, pandangan kita, telinga kita sebagainya. Yang ke-10 ni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Doa pagi hari dia panggil. Doa ya Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amal yang diterima. Doa ke-11 ni raditu billahi rabba ni, doa yang Nabi SAW sebut kita beramal 3 kali pagi, 3 kali petang, wajabat lahul jannah, maka wajib ke atasnya syurga. Dan yang ke-10, yang ke-12 ni doa Abu Darda. Doa ni penting juga. Abu Darda bila orang beritahu kat dia rumah dia terbakar, dia kata tak, dia yakin rumah dia tak terbakar. Rumah lain semua terbakar, rumah dia tak terbakar. Pasal apa? Dia beramal dengan doa yang disebut sebagai doa Abu Darda, yang tuan-tuan boleh amal pada setiap hari. Dan saya tersertakan dekat sini juga surah Al-Kahfi 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir. Dan setiap daripada muka surat ni tuan-tuan, dia ada hadis-hadis yang kita letakkan, hadis-hadis amalan sebagainya yang kita susun. Jadi tuan-tuan insya-Allah buku selain daripada buku nota yang tuan-tuan boleh buat catatan, tuan-tuan juga boleh beramal. Dan saya minta sungguh-sungguh untuk tuan-tuan beramal dengan amalan doa-doa tersebut. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada wabak ni. InsyaAllah tuan boleh dapatkan dekat luar sana dengan harga yang sangat-sangat istimewa insyaAllah. Dan juga ada yang lain-lain, ada emas dan sebagainya, tuan-tuan tengoklah. Dan susu kita pun ada, kita buat jualan susu Faiz yang saya pernah duk cerita selalulah untuk dana projek apa ni, Kompleks Islam Darul Faizin insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi bulan hadapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadis salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.